Ini kena dibaca dulu, kena balik bawa ke rumah baru dijawab. Jadi saya cuma menangkap daripada pertanyaan tadi itu saja. Pertanyaannya katanya kitab ini i'tiraf oleh Al-Azhar dan juga ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Apakah kitab ini boleh dipelajari? Bukan setakat boleh, ini wajib dipelajari. Sebab misalnya di sini pembicaraan tentang tawasul dengan aulia. Ya juzu tawasul bihem, dibolehkan bertawasul dengan para aulia. Wala yu'rafu fi dzalika mukhalifun min ahlil haqqi salafan wa khalafa. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dan khalaf tentang kemudian kita bertawasul dengan para aulia. Al-hadis, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas qailan, Allahumma ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan baginda, maka pada siang ini kami bertawasul dengan pak saudara daripada baginda. Itu tentang dalil tawasul. Situ saya sudah boleh menjawab dan sudah boleh tahu isi kandungan kitab ini seperti apa. Inilah akidah Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Ini bukan akidah yang dibagi kepada tiga, rububiyah, uluhiyah dengan asma wa sifat. Ini bukan akidah tasbih dengan tajsim yang menyifatkan Allah sebagaimana makhluk. Allah duduk bersemayam, Allah duduk bersela, Allah turun, tangan Allah, muka Allah. Itu bukan akidah yang seperti itu. Itu semuanya ditakwil oleh ulama. Kenapa kita takwil? Sebab pentakwilan itu kadang-kadang memang diperlukan. Kalau tidak ditakwil berarti akan berlaku pentasbihan, pentajsiman zat Allah dengan makhluk. Seperti senantiasa saya ingatkan dengan kawan-kawan seperti firman Allah yang berbunyi, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika Nabi kita berkata kepada Sayyidina Abu Bakar di saat mereka sedang bersembunyi di dalam gua, "Sur, innallaha ma'ana." Allah lagi sedang bersama kita. Itu kalau tidak ditawil berarti Allah juga bersembunyi di dalam gua Thor. Bersembunyi dengan baginda Nabi dan juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Perlu ditakwil. Makna daripada innallaha ma'ana, Allah bersama kita, pemeliharaan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah, maghfirah Allah. Ada satu fahaman aliran, kalau siapa pernah dengar saya nak cerita supaya tidak terkeliru dan memahaminya dengan cara amanah. Satu golongan kumpulan yang digelar sebagai kumpulan Al-Ahbash ataupun disebut pengasasnya Al-Muhaddis As-Sultan Al-Syaikh Abdullah Al-Harari. Golongan musyabbihah mujassimah Al-Khawarij Al-Wahabiyah, mereka paling energi, paling takut gerakan ini. Kerana apa? Kerana gerakan ini adalah benteng yang paling kukuh antaranya zaman ini yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Subhanallah, bertebaran ulama-ulama dan anak-anak murid mereka mendedahkan dan membongkarkan bahaya fahaman Hizbut Tahrir, bahaya fahaman Wahabi, bahaya fahaman Syiah, bahaya fahaman Qadiani dan sebagainya secara ilmiah, sehingga kumpulan Wahabi contohnya tak ada hujah dah nak lawan. Yang mana pengasas dia, saya secara peribadinya pernah bertemu dengan pengasas dia, iaitu Al-Muhaddis, umur 8 tahun, berasal daripada Ethiopia Habasyiyah, Arab Habasyi, umur 8 tahun menghafaz Al-Quran, umur 18 tahun menjadi mufti di Ethiopia, di Haram. Dan seorang muhaddis menghafal di kepala dia lebih daripada 300,000 buah hadis bisanad muttasil, berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah macam itu, berpegang dengan salah satu mazhab yang mu'tabar, iaitu dia memilih akan mazhab Imam Asy-Syafi'i walaupun dia mengetahui mazhab yang lain. Dan kerja dia adalah mengajar tentang ilmu-ilmu ahli sunnah wal jamaah. Golongan musyabbihah mujassimah sangat benci dan takut kepada kumpulan ini kerana dia membongkar kesesatan, ajaran-ajaran sesat secara ilmiah. Satu. Yang keduanya yang menjadi duka citanya, ada golongan yang lain ahli sunnah wal jamaah
yang tak kenal akan gerakan Al-Ahbash ini menghukumkan kumpulan ini ekstrim, mengkafirkan akan mujassimah, musyabbihah, ataupun golongan yang mengatakan Allah Ta'ala duduk atas arsy itu batal iman. Kena diketahui bahawa Al-Muhaddits Al-Syekh Abdullah Al-Harari dan anak-anak muridnya, mereka menukilkan kalam ulama-ulama sahaja, bukan membawa mazhab yang baru. Contohlah, Imam Syafi'i kata apa dalam kitab Najmil Muhtadi fi Rajmil Mu'tadi oleh Al-Muallim Al-Qurashi, anak-anak murid mereka menyatakan sedemikian. Ambil daripada kalam Imam Syafi'i, apa dia? Al-mujassim kafir, man i'taqada anna Allah jalisun 'ala al-'arsy faqad kafar. Tu kata Imam Syafi'i, orang yang mengatakan Allah berjisim, berbentuk, mereka bukan Islam. Berbentuk, takkan nak kata Islam. Man i'taqada, barang siapa yang beriktikad anna Allah jalisun, sesungguhnya Allah itu jalisun, duduk di atas arsy, faqad kafar, maka terbatal akan iman seseorang itu. Kerana apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka kita jangan terkeliru dengan fahaman dan aliran-aliran sebegini sehingga menghukumkan bahawa kumpulan ini sesat, ekstrim dan seumpamanya, padahal mereka itu sebenarnya mengikut akan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah macam kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memahami tentang kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengetahui secara ringkas tentang tasawuf itu sendiri yang hakiki, mengetahui bahawa aliran-aliran yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah untuk kita jauhi, dan supaya juga kita tidak terkeliru dengan mereka yang memfitnah golongan habaib, golongan ahbas, golongan sufi yang sebenar dan sebagainya, kerana mereka itu pendukung dan pejuang kepada gerakan ahli sunnah wal jamaah kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan beriman bahawa Allah Ta'ala itu wujud tanpa bentuk, tanpa bertempat, dan kita selamat di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala.